Seperti mana yang saya janjikan tadi, kita nak bercerita mengenai wanita. Kita dah tahu wanita sekarang ni ramai yang berkejaya. Ada juga yang mencubakan diri dalam bidang keusahawanan dan kerajaan sangat prihatin dengan wanita-wanita ini. Jadi ada satu inisiatif yang telah pun diumumkan Perdana Menteri ketika pembentangan program Pemerkasa baru-baru ini, iaitu SPS Prihatin Wanita. Untuk membincangkan lebih lanjut mengenai ini bersama dengan saya di studio ialah Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim, Timbalan Menteri Kementerian Sumber Manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, terima kasih kerana menjemput saya pada pagi ini untuk kita bersama dalam temu bual Selamat Pagi Malaysia. Sihat Datuk ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Datuk, macam saya cakap tadi, SPS Prihatin Wanita. Mungkin Datuk boleh mulakan terlebih dahulu. Apakah sebenarnya inisiatif ini? SPS itu sendiri skim pekerjaan sendiri yang kerajaan, saya bagi pihak kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia dengan khususnya kita sebut untuk kita bagaimana kita memberi satu pendapatan punca rezeki kepada golongan wanita, khususnya SPS skim ini hanya kita fokus untuk golongan wanita selain daripada program-program yang telah diumumkan yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Menteri seperti penjana, program subsidi upah, prihatin dan sebagainya lah. Ini adalah tambahan tetapi khusus untuk membela kaum wanita. Itu sebab tu kita panggil SPS Prihatin Wanita. Ya. Betul lah, saya banyak bantuan inisiatif yang diberikan sebenarnya. Tapi mungkin boleh Datuk khususkan lagi ataupun dalamkan lagi SPS Wanita ini apakah dia sebenarnya? Sebenarnya SPS Wanita Prihatin ini yang dilancarkan dalam program Pemerkasa baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Menteri adalah satu bentuk bantuan kerajaan. Yang mana ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan program Pemerkasa pada 17 hari bulan Mac yang lalu. Ia bagi menyediakan pelindungan keselamatan sosial di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri yang dipanggil SKSPS, yang di program ini dijalankan oleh Pekeso. Khususnya untuk wanita, untuk semua wanita yang bekerja sendiri, termasuk usahawan wanita. Jadi terlibat dalam program ini. Jadi SKSPS ini adalah satu skim yang diuruskan oleh Pekeso, satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana Kementerian Sumber Manusia yang diberi peranan penting ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, yang mana kita menyediakan satu program khusus untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang bekerja sendiri daripada kemalangan yang berkaitan aktiviti pekerjaan sendiri. Menerusi SPS Prihatin ini, Puan, yang kita khususkan untuk wanita, kerajaan mensasarkan seramai 60,000 wanita bagi mendapat manfaat daripada bantuan kerajaan bagi untuk pelindungan mereka sewaktu bekerja sendiri. Bekerja sendiri ini seperti dia menjadi tukang jahit, meniaga dan semuanya. Yang ini, yang bekerja sendirilah, yang tidak ada majikan dia juga pekerja. Itu yang disebut SKSPS ini. Itu skim pekerjaan sendiri ini. Saya juga ingin mengingatkan bahawa tarikh permohonan yang kita buka selepas diumumkan untuk SPS Prihatin ini, saya harap semua beri perhatian, terutamanya kaum wanita. Sebab ini memang khusus program untuk membantu kaum wanita, yang bermula pada 1 April 2021 dan tarikh akhir untuk memohon adalah pada 31 Disember 2021. Jadi maknanya, saya ulang lagi sekali, tarikh kita buka permohonan untuk skim ini adalah pada 1 April 2021 dan berakhir pada 31 Disember 2021. Kita masih ada lagi, sekarang bulan 4, kita ada lagi lebih kurang 8 bulan. Yang mana ini, ambillah peluang ini untuk kita mendapat punca pendapatan, terutamanya golongan wanita dalam skim SKSPS yang dilancarkan baru-baru ini. Betul, jadi kepada golongan wanita di luar sana, jangan lupa tarikhnya bermula 1 April sehingga 31 Disember. Ramai-ramai kita merebut peluang ini. Datuk, mungkin kita nak tahu juga relevannya kerajaan memberikan bantuan dan juga inisiatif ini khususnya kepada usahawan wanita. Yang pertamanya
kita membuat satu keputusan untuk membantu golongan wanita setelah banyak program-program yang dilancarkan oleh kerajaan seperti penjana, PSU, prihatin dan pelbagai lagi lah diumumkan ketika kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi di bawah program ini khususnya kita nak membantu golongan usahawan wanita di mana yang bekerja sendiri supaya diberi pelindungan. Pelindungan ni maksudnya perlindungan insurans lah ataupun protection kepada mereka apabila berlaku sesuatu. Yang mana daripada ini kita panggilkan peruntukan yang diberi nama dana padanan kerajaan untuk caruman di bawah Pelan 2 SKSPS. Di mana caruman ini setahun kalau puan sendiri yang bekerja sendiri, puan boleh perlu membayar RM232.80 untuk pelindungan setahun. RM232.80. Yang itu kalau puan masuk sendiri untuk mendapat pelindungan insurans di bawah PKSO ini. Tetapi menerusi SPS Prihatin Wanita ini, kerajaan akan membayar 70%. 70%. Itu yang kata relevannya skim Prihatin Wanita ini, kerajaan akan memberi subsidi 70%. Biasanya subsidi ini katalah 1%, kerajaan akan memberi ataupun mana-mana pihak akan memberi 10-20% ataupun 30% lah subsidi. Kalau diskaun pun macam tu, kalau kita pergi shopping center dan sebagainya, dia akan beri sampai 20% dan paling maksimum 30%. Betul. Tapi untuk program SKS PS Prihatin Wanita ini, kerajaan memberi subsidi 70%, iaitu caruman kalau seseorang itu memasuk caruman di mana? Di mana sebanyak daripada RM232.80 tadi, kerajaan memberi subsidi sebanyak RM163. Wow. Jadi bila RM163 ini satu protection yang relevan, bantuan kerajaan yang relevan kepada golongan wanita ini, sementara para usahawan serta wanita yang bekerja sendiri ini juga hanya perlu membayar RM69.80 setahun. Daripada RM232.80 tadi, mereka golongan wanita yang bekerja sendiri ini hanya perlu membayar RM69.80. Dan nanti kita sentuh di segi pelindungan protectionnya sangat besar, bukan saja untuk diri dia sehingga ke keluarga. Jadi tempoh pelindungan di bawah SPS Prihatin Wanita adalah selama setahun. Syarat-syarat kelayakan adalah warga negara Malaysia. Tentulah rakyat Malaysia, permasalahan tetap, tentulah wanita dan definitely wanita. Sebab program ini khusus untuk kita nak menerangkan kepada golongan wanita yang dah bekerja yang tak bekerja dan bekerja sendiri yang mendapat pendapatan termasuk ibu tunggal apa dan sebagainya dan mencari rezeki untuk menyara anak-anaknya. Jadi inilah peluang mereka untuk mendapat pelindungan sebab dalam keadaan sekarang ni agak susah untuk kita buat saving. Tapi inilah program yang untuk masa depan dia dan anak-anaknya sehingga belajar ke universiti. Jadi kita tengok bila dia permasalahan tetap dan tanpa mengira had umur dan mereka bekerja, tentulah bekerja sendiri dan mencari nafkah dalam sektor-sektor informal. Sebab bagi kerajaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, wanita adalah sebahagian daripada ekonomi cycle yang memberi spill over kepada ekonomi development negara, pembangunan ekonomi negara. Jadi bila mereka bekerja, mereka juga menyumbang kepada kemudahan kepada rakyat untuk mendapat sesuatu perkhidmatan. Contohnya mereka meniaga, mereka menjadi tukang jahit. Jadi ini adalah rolling economy, dia panggil apa ni, ekonomi cycle dalam putaran DNK negara. Jadi di sini juga selain daripada itu mereka perlulah bekerja sendiri sepenuh masa. Yalah tentulah sepenuh masa kan untuk bila mencari rezeki dan sebagainya. Ataupun juga mereka yang separuh masa. Saya ingat puan pun separuh masa di sini, separuh masa di tempat yang lagi satu. Pun boleh juga menyertai skim SKSPS ini. Dan yang terakhir tentulah mereka seorang
wanita. Sekali lagi saya sebut, tentulah seorang wanita. Wanita tulen. I reserve my comment, but I agree with you. I agree with you. Okay. Thank you. Baik Datuk, macam tadi Datuk katakan ada beberapa jenis faedah yang boleh kita dapat selain daripada diri sendiri, juga untuk anak-anak. Mungkin Datuk boleh perincikan lagi mengenai jenis-jenis faedah ini? Okey, nanti saya akan sentuh berkenaan dengan faedah ini sebab ini namanya skim perlindungan insurans. Jadi tentulah faedahnya digariskan, diletakkan sebagai satu faedah yang mana sekiranya berlaku sesuatu malapetaka ataupun musibah kepada mereka yang telah mencarum ini. Jadi yang sebenarnya kerajaan amat menghargai sumbangan wanita dalam segala segi, termasuk sektor ekonomi. Jika kita teliti secara terperinci, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi satu lebih kurang macam mesej amanat lah pada Hari Wanita bulan lalu, kita dapat lihat yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat prihatin dengan kebajikan dan kesejahteraan wanita. Pelbagai langkah telah diumumkan kerajaan khas yang buat wanita. Kementerian Sumber Manusia gembira bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selalu menekankan bahawa pentingnya wanita kekal dalam sektor pekerjaan, dan beliau mengambil berat akan peningkatan produktiviti wanita, termasuk pekerja-pekerja wanita juga. Justru itu kita melancarkan SPS Prihatin Wanita ini untuk mereka yang bekerja sendiri, termasuk usahawan wanita, adalah kesinambungan daripada keprihatan kerajaan terhadap kesejahteraan dan produktiviti wanita. Jadi saya akan menyentuh berkenaan dengan protection kepada mereka yang insured, mereka yang mencarum, begitu juga anak-anak dan keluarga dalam kejap lagi jawapannya lagi. Okay. Sebenarnya macam mana kita nak menyertai bersama-sama dengan program SPS Prihatin Wanita ni? Okey. Terima kasih puan yang bertanya. Para pencarum program SPS, program Prihatin Wanita ini layak untuk mendapat faedah di bawah SKSPS Pelan 2 ini apabila mereka ditimpa kemalangan. Saya sentuh tadi, yang terbit akibat bencana pekerjaan atau penyakit pekerjaan. Dari segi faedah perubatan, mereka boleh mendapat perkhidmatan percuma di mana-mana klinik yang dilantik oleh Pekeso, dipanggil panel klinik Pekeso, ataupun hospital kerajaan. Untuk tuntutan cuti sakit atau MC, mereka layak mendapat bayaran sebanyak RM41.33 apabila mereka telah disahkan sebagai pencarum kepada skim SKS Prihatin Wanita ini. Jadi iaitu jumlah RM41.33 ini adalah 80% daripada pendapatan bulanan yang diinsurankan. Bagi faedah hilang upaya kekal, bayaran adalah 90% daripada pendapatan yang diinsurankan dan juga tertakluk kepada faktor umur dan taksiran peratus hilang upaya kekal. Jadi pencarum yang layak mendapat faedah untuk orang tanggungan. Balik kepada soalan tadi, orang tanggungan ni maknanya anak-anak. Kalau ini program wanita, kalau dia masih bersuami, suami juga termasuk tanggungan. Jadi untunglah suami. Untunglah suami. Iaitu bayaran sebanyak RM1,395 sebulan kepada orang tanggungan tertakluk kepada kategori orang tanggungan seperti suami atau isteri. Yang ni suamilah sebab Prihatin Wanita, hak suami yang lain. Untuk isteri dia masuk carum, dia automatik dia memberi perlindungan kepada isteri dan anak-anak. Tetapi yang ni bila isteri masuk, dia automatik memberi perlindungan kepada suami. Untunglah suami. Suami kena bagi duit dekat isteri supaya masuk dalam SKSPS ini ya. Jadi bila kita melihat pada tanggungan ini, isteri, suami dan juga anak-anak, faedah ini diberi kepada orang tanggungan apabila yang ni dia punya poin pentingnya, pencarum meninggal dunia akibat kemalangan berkaitan pekerjaan atau penyakit pekerjaan. Maksudnya dia nak pergi kerja, berlaku kemalangan, ataupun dia nak balik kerja, ataupun ketika bekerja, ataupun dia duduk di rumah. Protect. Baik. Jadi jika pencarum yang terlibat dengan kemalangan hingga menyebabkan
tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan orang lain. Hilang upaya lah, tapi masih hidup. Dia kemalangan ataupun dia hilang upaya lah. Dia tak ada kemampuan untuk bekerja. Jadi skim ini menyediakan bayaran sebanyak 500 bulan. Okey. Dia dah disahkan oleh Medical Board bahawa dia memang tidak lagi boleh bekerja, hilang upaya, dipanggil disable kekal lah. Okey. Jadi bantuan allowance ini dilayan sentiasa serta-merta. Baik. Jika dah diluluskan sebagai dia tidak mampu lagi mendapat. Jika pencarum meninggal dunia, ini lain pula. Orang tanggungannya, balik pada soalan puan tadi, tanggungannya tadi tentulah suami dan anak-anak. Atau waris. Tak ada suami, tak ada anak-anak, ibu, bapa ada, abang ada, ataupun orang yang terdekat ada, the nearest the close family lah. Okey. Akan menerima bayaran sebanyak 2,000 sebagai faedah pengurusan mayat. Baik Datuk, kalau kita nak bercerita mengenai SPS Prihatin Wanita ni memang panjang lagi, kita memperuntukkan lagi 15 minit untuk Datuk ni sebenarnya. Okey, penerbit kita kena bagi lagi slot dengan Datuk selepas ini. Sebab apa Datuk, kita nak pergi melihat cuaca terlebih dahulu. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim, Timbalan Menteri Kementerian Sumber Manusia, kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai SPS Prihatin Wanita. Untuk mengetahui lebih lanjut boleh saja ke laman Sesawang Perkeso. Kita nak terus saja bersama dengan